وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. ربنا زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وبعد قال الله في القرآن الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan keizinan daripada dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk duduk seketika di dalam satu majlis ilmu. Yang mudah-mudahan tuan muslimin muslimat, masa yang kita gunakan untuk duduk sat pada malam ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal kebajikan, sebagai satu amal saleh di sisinya, yang dapat kita gunakan apabila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hari yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Al-ayat. Hari yang tiada guna lagi al-mal, harta benda, wala banun, juga anak pinak kita. Harta kita yang banyak di atas muka bumi, kita orang kaya, kita Tan Sri, kita Exco, kita Datuk Sri, siapa saja kita, tetapi jika sekiranya harta kita yang banyak tidak kita gunakan ke jalan Allah, maka harta tersebut akan menjadi pendakwa kepada kita bila kita balik bertemu dengan Allah. Maka daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita, infakkanlah sedikit seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu, infakkan kembali sebahagian. Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, harta kita yang banyak, jika kita kedekut, jika kita sayangkan pada harta kita, maka itu tidak memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Wala banu, juga anak pinak kita, anak yang ramai, tetapi seorang pun tak erti ilmu agama, maka anak tersebut akan mengheret kita ke neraka. Biarlah kita ada anak yang tak kira lah ramai mana sekalipun, tetapi biar ada, kita hantar mereka, kita isi jiwa mereka dengan ilmu agama dan Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan bila mereka besar, mereka menjadi pembantu, mereka menjadi pembela kepada kita sebagai ibu dan ayah mereka. Yang mana kita tengok ramai orang sekarang ini hebat dari sisi pekerjaan. Dalam bab dunia, dia seorang yang profesional, kerja hebat, gaji puluhan ribu, doktor, arkitek, engineer dan sebagainya. Tetapi dalam bab akhirat, berapa ramai orang yang profesional ini, dia buta huruf, illiterate, tak tahu apa langsung. Allah. Saya bukan kata saja, saya kata berdasarkan pengalaman saya berjumpa dengan orang ramai. Siang saya kerja dengan pejabat agama, malam saya kerja perubatan Islam.
buka satu pusat perawatan Islam. Saya berjumpa daripada budak-budak kecil sampai kepada orang tua yang mati. Jadi daripada situ banyak semua pengalaman yang saya dapat yang menunjukkan tuan muslimin muslimat, manusia pada akhir zaman ini ramai yang hebat pada mata manusia, tetapi sebenarnya di sisi Allah mereka tiada apa-apa. Jadi mudah-mudahan tuan, hari yang Allah Ta'ala kunci mulut kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari yang Allah Ta'ala kunci mulut kita dan tangan kita akan berkata-kata, wa tashhadu arjuluhum, kaki kita menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan pada hari tersebut tangan kita membantu kita. Dia akan dakwa kita, dia akan kata, ya Allah, aku dulu yang masukkan duit ke dalam tabung masjid, biarlah kaki kita menjadi saksi kepada kita. Ya Allah, aku dulu yang melangkah ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu. Jangan biarkan anggota badan kita mendakwa kita. Aku dulu, ya Allah, yang memegang benda haram. Aku dulu, ya Allah, yang mengambil harta benda orang tanpa izin. Aku dulu, ya Allah, sebagai kaki Tuhan aku ini melangkah ke tempat-tempat maksiat. Minta-minta tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi dan memelihara kita daripada sedemikian rupa. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, insya-Allah malam ni tak lama pun, sebagai tazkirah ringkas sahaja. Saya pula kebetulan sesama Suara Sengau jadi sebuah dengan jemaah Abdillah Abdillah. Lebih kurang pukul 9 insya-Allah kita berhenti, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan masa yang kita gunakan ini dapat membantu kita di akhirat kelak. Dan harus kita faham tuan-tuan, bila kita terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu, untuk duduk di masjid bersembahyang berjemaah dan sebagainya, maka sebenarnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang. Ramai di antara ramai manusia yang tak boleh nak main malam, tapi kita boleh juga main walau sibuk. Semua orang sibuk, tetapi kita boleh juga memaksa nafsu kita untuk datang berjemaah, untuk datang duduk seketika di dalam majlis ilmu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Seperti mana kata Nabi dalam satu hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," atau kama qala. Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kepada dia kebaikan, maka akan diberi kefahaman kepada di dalam beragama. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan duduknya kita, dengan pengorbanan kita pada malam ini untuk duduk sah, mudah-mudahan memberi sedikit manfaat kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita baru saja menyambut Ma'al Hijrah 1 tahun lalu kepada orang Islam seluruh tahun hijrah yang ramai orang nanti dan ramai juga orang yang tak nanti. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, 3 persoalan saya pada malam ini berkenaan dengan hijrah. Yang pertama, kenapa kita menyambut Ma'al Hijrah? Yang kedua, bila tarikh sebenar hijrah? Ni pun kadang-kadang ramai orang tak tahu. Dia ingat hijrah tu awal mau neraka Ustaz. Orang suruh mengaji tak mau, duduk di pasar malam. Bila tanya tarikh hijrah tak tahu. Allah. Yang ketiga, kenapa Nabi SAW berhijrah bersama para sahabat? Kita tengok tuan-tuan muslimin muslimat, akhir-akhir ini Malaysia kita dilanda dengan berbagai masalah. Dari sudut gempa bumi, dari sudut banjir lumpur, dari sudut jenayah berat, berbagai. Seperti mana tuan-tuan, sebelum saya memulakan tazkirah, ingin saya berpesan ayat yang pertama saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana kita nak benar-benar bertakwa kepada Allah? Yang pertama, kita buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kita tinggalkan larangan. Kemudian yang ketiga, kita sentiasa memperbaiki ibadah yang kita lakukan sehari-harian. Begitu juga dengan kita meningkatkan kualiti amalan yang kita buat sehari-harian. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan tuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nyawa kita dicabut dalam keadaan Islam. Kerana walaupun kita hidup atas muka bumi ini sebagai seorang Islam,
Dalam IC kita ada tulis Islam di bawah. Tapi waktu kita nak mati, belum tentu lagi kita akan mati dalam keadaan Islam. Kerana apa tuan? Kerana kita ada satu musuh yang sangat nyata, aduwwan mubinan, iaitu iblis dan syaitan yang sentiasa mengganggu kita daripada kita keluar daripada perut ibu kita sampailah ke nafas kita yang terakhir. Iblis tak pernah tiba. Mereka tak pernah putus asa untuk merosakkan umat manusia. Dari sudut ibadah, dari sudut kejahatan yang kita buat, kadang-kadang iblis dia menghasut manusia dalam bentuk kebaikan. Kita nak derma tuan, nak bungkus RM1 pasal kita memang bungkus RM1. Pergilah mana-mana masjid pun tuan, majoriti orang bungkus RM1. Dah lah RM1 kali dia. Apa suka hijau, bukulah RM5. Ni bungkus RM1 tak paling buruk. Mampu semua. Gaji RM3,000. Tapi bila takut buat keluar daripada poket, tengok-tengok Allah 50 dah. Oh balik RM50 pasal besar. Dia cari kat RM1. Buka duit cari RM1. RM1 dah baru semua. Ada selai tak paling buruk. Terkoyak pun RM1. Hak tu boleh tabur masjid. Punya jahat tu. Gaji RM3,000. Allahumma bin tuan. Ni harta tu kita sayang sangat. Bukan kita nak buat mati pun sebenarnya. Yang kita duk taruh, yang kita duk cari ni keluar pagi, balik malam. Kadang-kadang buat overtime. Sampai tak balik ni buat overtime sebab apa? Nak bagi gaji dapat tinggi sikit, nak cari nafkah anak isteri. Kita buat usaha semua dalam bab pekerjaan yang kita duk kumpul harta dunia. Dalam akaun kita ada harta ini. Rumah kita bangun, kereta kita mahal. Tetapi yang kita duk rasa harta depan mata kita tu adalah harta kita. Sebenarnya bukan harta kita. Yang jadi harta kita yang sebenar, apa benda yang kita invest, apa benda yang kita derma, apa benda yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang duduk depan mata kita bukan harta kita. Yang tu harta waris kita. Bila kita mati, depa teriak sat. Tanah kita pijak tanah bagi padah, balik dia akan tanya. Pak 3,000 mak. Elok kita bagi ilah ni pasal buat lambat-lambat lagi siksa apa duduk dalam rumah. Punya nak harta. Tu yang kata kita nak cari hari-hari tu. Kita nak tinggal kepada anak isteri kita. Allah Rabbi. Habis tu yang menjadi bekalan kita yang mana? Yang apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita dermakan ke jalan Allah. Hal tu yang membantu kita itu. Sebab dia merupakan satu investment, satu pelaburan, satu bisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak langsung risiko kerugian. Untung setiap masa kalau kita derma Allah Taala. Betul, Nabi sebut paling sikit Allah Taala bayar 10 sehingga 700 kali kata Allah Rabbi. Betul. Jadi biarlah kita ada kesedaran bersempena dengan ma'alim itulah yang kita sambut. Daripada aku sayang pada harta benda aku yang belum tentu lagi bila aku mati isu anak aku nak tolong infak atas nama aku, biar aku infak lah. Sebab investment tu dia macam kita simpan duit dalam bank. Kita duduk di tanduk kita tuan, kita ada duit 1 juta ringgit cash. Kita nak pergi haji contoh. Bila kita nak pergi haji, duit yang kita duduk simpan buah bantai tu kira-kira 1 juta. Kita pun tak mau bubuh dalam bank. Kita bubuh dalam beg balik kampung tu bawa pergi tukar, naik flight, naik bike, bawa duit 1 juta tu, boleh tak? Orang cerdik dia tak buat lagu tu. Yang tak cerdik dia akan buat lagu tu. Maknanya dia bawa duit 1 juta tu cash, bawa pergi tukar. Kalau orang yang cerdik, duit 1 juta dia akan bubuh dalam bank. Bila dia sampai di tukar, dia akan cucuk melalui ATM di sana. Tak tahu orang cerdik. Macam tu juga dengan kita yang hidup di muka bumi. Kita nak balik ke satu negeri yang abadi, yang waktu tu kalau tak ada bekalan, kita jadi orang yang menyesal. Nabi sebut ahli kubur ini dia berkata-kata, dia menyesali perbuatan. Bila kita duduk dalam kubur esok, kita jadi orang yang menyesal tuan. Bila tak ada bekalan yang kita bawa balik dia tak cukup. Kita akan minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na ni'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, ya Allah ya Tuhan kami dah melihat ya Allah, kami dah tengok dah orang kena siksa macam mana, kami yakin ya Allah. Wasami'na, dan juga kami sudah mendengar ya Allah petikan jeritan orang yang kena siksa ya Allah. Farji'na, jadi bagilah peluang kepada kami ya Allah, one last chance untuk kami. Farji'na, untuk kami pulang ke muka bumi.
ni'mal salihah, nescaya kami berjanji kami akan melakukan amal yang salih. Allah Rabbi, waktu itu kita tak menyesal, tak ada guna. Jadi biar kita sedar daripada awal, tuan muslimat, kita semua bakal jenazah yang akan balik bertemu dengan Allah. Allah Akbar. Duduk dalam kubur pun dah ada siksa kubur. Tengok macam baru-baru ni di Johor, mereka korek kubur untuk buat lebuh raya. Allah Ta'ala nak tunjukkan kebesaran dia supaya kita ambil peringatan. Mereka korek kubur, di antara ratusan kubur tu ada berbelas-belas mayat yang masih lagi hidup, yang tubuh badan dia duduk dalam kelengkapan tu nampak macam baru kena tanam. Padahal 7 tahun, 8 tahun dah umur mayat tersebut. Tapi kenapa Allah Ta'ala tunjuk kepada kita lagu tu? Supaya kita beringat. Mudah-mudahan aku juga jadi macam dia. Dan kita nak tahu apa dia amalan mayat ni, sampai mayat ni tak kena makan dengan tanah pun tuan muslimin muslimat. Itu salah satu peringatan yang kadang-kadang kita tak ambil. Mayat ni jangan kata 7 tahun, sebulan duduk dalam tanah. Tuan kita esok sebulan kita duduk dalam tanah, mata kita akan terkeluar daripada tempat duduk, sendi kita akan tercabut daripada bahu, kaki kita akan berpisah dengan betis. Sebulan ulat main makan, tanah untuk hidup sebulan. Jangan tunggu 3 bulan, sebulan cukup, badan tepung dan sebagainya. Ni 7 tahun, 10 tahun duduk dalam kubur, tetapi mayat dia masih lagi hidup. Dan tu baru 10 tahun. Yang mayat sahabat Nabi SAW, Hijr bin Ali, kalau tuan balik tengok dalam internet, 1400 tahun lebih dah meninggal dunia, tetapi dikorek oleh orang Syiah di Syria. Orang Syiah ni dia nak korek, dia nak kata sahabat Nabi tengok rambut mayat dia. Bila dia korek, dia larat dia, dia bawa keluar dia, rambut dia, janggut dia, jambang dia, muka dia masih lagi. Tu sahabat Nabi, tuan balik search Hijr bin Ali, ada gambar mayat dia masih lagi 1400 tahun lagi. Sahabat Nabi SAW yang berperang bersama dengan Nabi SAW. Jadi kita nak peringatan tak mana? Kita nak peringatan aku esok bila aku mati, esok aku mana cerita. Kita fikir sendiri sama-sama, kita merasa Allah kalau meninggal malam ni duduk tak mana. Banyak ke dosa, banyak ke pahala buat. Kita sendiri boleh hukum diri. Maknanya untuk mencari kesedaran tuan bersempena dengan tahun baru yang kita sambut. Tuan musliman, biar kita ada satu azam dalam jiwa. Mudah-mudahan aku daripada tahun lepas seorang yang malas, mai masuk tahun ni aku nak ubah bagi aku jadi rajin. Daripada kita malas membaca Al-Quran kepada kita rajin membaca Al-Quran. Saya nak tanya tuan muslimin muslimat, hari ni tuan muslimin muslimat, daripada pagi subuh tadi sampai ke sekarang, berapa ramai di antara kita yang duduk dalam masjid ni yang baca satu muka daripada Al-Quran hari ni? Bukan dalam sembahyang, di luar sembahyang, dia ambil Al-Quran, dia buka, dia baca. Ada orang yang baca satu muka, tuan muslim muslimat, tapi majoriti tak baca. Tapi bila saya tanya hari ni siapa yang tak baca surat khabar lagi, ramai yang katakan ustaz, saya baca 3 jenis hari ni. New Straits Times, putusan lawyer dengan hadam itu. Tu dia 3 jenis surat khabar baca. Kalau tak baca surat khabar, tak senang dulu. Tapi kalau tak baca Quran, sehari tak baca, sebulan tak baca, bahkan kadang-kadang setahun dia tak baca Quran, tak ada masalah. Tuan muslimat, pasal apa? Pasal kita jauh daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran Allah Ta'ala turunkan sebagai panduan hidup kita. Tuan muslimat, bahkan kita tak yakin pula dengan Al-Quran. Ikut Quran tetapi sebahagian sahaja. Afatu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Kamu hanya nak ikut dan beriman dengan sebahagian daripada Al-Quran, dan sebahagian lagi kamu nak kufur. Orang kita lah ni bab sembahyang ikut Quran, bab puasa ikut Quran, tetapi bab hukum Allah Subhanahu Wa Taala kita tolak dia tepi. Siapa kita tu? Nak komplain tak apa yang Allah Ta'ala cipta, sedangkan kita juga dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita letak di tepi Al-Quran, yang sepatutnya Al-Quran itu menjadi driver yang memandu kita, tetapi kita letak di belakang, dia menjadi passenger, rosak, punah. Jadilah berbagai-bagai masalah sekarang, bukan negara luar, dalam Malaysia, jenayah, tembak menembak, bunuh membunuh hari-hari.
Selepas seorang pegawai bank yang wanita tu ditembak dengan pamgan di muka. Saya tengok gambar uncensored muka dia kena tembak daripada mata kiri sampai ke atas ni hancur. Bukan dengan pistol tembak cincok tuan, dengan pamgan. Peluru besar ibu jari kaki. Allah punya tak ada peri kemanusiaan manusia sekarang ini. Dia tak ada belas kasihan. Dia tak fikir sebelum dia buat tu Allah perempuan dia ada anak 2 orang. Anak dia masih lagi kecil, sekolah rendah. Yang pagi-pagi tu sebelum nak keluar pergi kerja, breakfast, makan sekali dengan anak dia. Tiba-tiba nak pulang, tak tahu mau. Anak-anak tu macam mana perasaan dia, mau terkejut. Dia tembak tanpa belas kasihan macam tu rupa. Semata-mata nak berompak duit. Kena tangkap pagi. Dah kena tangkap dah penembak dia. Main pula satu lagi kes tembakan pengarah penguatkuasa negeri Pahang. Pengarah penguatkuasa agama negeri Pahang betul. Kena tembak depan rumah. Allah Rabbi. Saya next saya nak pergi tegak orang keluar, nak pergi terjun dalam program Syiah dan sebagainya. Saya kita pun pasal orang macam tu. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila jadinya berbagai-bagai masalah macam ni juga satu musibah untuk kita ambil peringatan. Jangan cabar apa yang Allah Ta'ala dulu. Siapa kita? Walaupun kita nampak hebat di sisi manusia, manusia semua menghormati kita. Bila kita main, mereka tolong buka pintu, mereka hampak kapet merah, kubur kompak dan sebagainya, menghormati kita sebagai seorang yang ada nama di sisi manusia. Tetapi sebenarnya manusia semua datang daripada saluran kecil. Yang hebat Allah Ta'ala bagi nikmat, nikmat kemewahan, nikmat kebahagiaan, nikmat kesihatan dan sebagainya, semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma manusia bila dia dapat semua nikmat tu, lumrah manusia dia cepat lupa diri. Bila lupa diri, dia berkata suka hati. Yang sebenarnya kita tak sedar, kita ni siapa dia. Main daripada saluran kecil, main pula daripada air yang hina. Yang mandi, yang mandi bukan najis kan? Memang bukan najis. Tetapi pilihlah nega tepi jalan, nega yang tebu, ayak nyok, nega bolang balang, ayak nyok satu balang, ayak tebu satu balang. Satu hari dia ditimbui satu idea ilham nak nega satu biaya. Bubuh di notis board tu, di balang tu air mandi satu paket sekali. Selalu laku ayam dia, tapi bila hari tu dia buat lagu tu, orang tak payah singgah langsung. Pasal orang beli dia mat. Maknanya tuan, kita ni hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang membezakan kita bukan jawatan, bukan pangkat, bukan darjat, tetapi takwa kita kepada Allah. Amal ibadah kita yang akan membantu kita. Bila kita tolong lagu tu, bila kita tak yakin dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, maka Allah Ta'ala timpa musibah kepada kita. Kadang-kadang manusia dia ingat musibah, bala ini hanyalah apa dia, banjir, hanyalah gempa bumi, macam taifun di Manila. Yang tu musibah yang nyata. Tetapi ada musibah, ada bala yang tersirat, yang kita tak sedar. Apa dia? Yang pertama, yang pergaulan bebas antara lelaki-lelaki dan wanita. Berapa ramai anak-anak muda di Malaysia yang Islam bercampur bebas antara lelaki dan wanita. Allah, ini juga satu musibah. Anak-anak menjadi tuan kepada ibu bapa, itu juga satu musibah dan tanda-tanda akhir zaman. Yang kita berasa, kita tak apa-apa, bukan dia. Kita tak ambil peringatan daripada Allah, apa yang Allah Ta'ala peringatkan kita. Allah Ta'ala warning kita macam-macam benda, tapi kita hanya tengok dan take for granted sahaja. Pergaulan bebas yang sangat-sangat melampau sekarang ini, tuan-tuan muslimat. Sebab apa? Sebab ibu dan ayah tidak memberi perhatian kepada anaknya. Ibu dan ayah tidak meletakkan anak dia ni dalam hati anak dia ada agama, tak ada. Sebab tu dah ni tuan-tuan muslimat, kita tengok ramai anak luar ni. Baru-baru ini main di pejabat agama Kuala Lumpur. Seorang wanita dengan pasangan kekasih. Yang wanita tu umur dia 15 tahun. Allah Akbar. 15 tahun dukung seorang baby umur 11 bulan. Umur 15 tahun ada anak dah umur 11 bulan. Yang tu biasa lagi, okey lagi. Yang terkejut tengok si laki ayah kepada baby tersebut umur dah 12 tahun. Darjah nak kemas tak kemas ni, bukan di Kuala Lumpur tu kan, di Sungai Tani, dalam Kedah ni 12 tahun lagi lah. Allah Akbar. Evan pada kita baru 8 bulan lah, dia 9 bulan. Maknanya waktu dia umur 9 tahun dia berhenti lah.
Kita umur 9 tahun pegang guli pun tak apa nak erti. Budak-budak lah nampak hebat. Oh, sebab apa? Sebab tak ada tekanan daripada ibu dan bapa. Tak mau dia sayang duit nak hantar pergi kaji agama. Allah. Bila besar-besar dia tak ada pergantungan dengan Allah Ta'ala, dia rasa semua benda dia boleh buat. Jadi yang terjadi macam tu. Ni salah satu sebab kita tolong, sebab kita letak Al-Quran di belakang. Al-Quran sah-sah mengatakan undang-undang Allah Ta'ala akan membendung segala-galanya. Dengan undang-undang manusia tak akan cukup, tuan. Ni terbukti lah ni. Ingat manusia heran dengan undang-undang manusia. Tak boleh. Manusia dia tak boleh mengekang manusia. Sama sekali tak boleh. Kalau tidak dia tak berlaku ni. Bertimpa-timpa ni. Allah Akbar. Jadi kita tak payah. Kalau kita boleh, tuan, kita boleh planning. We are going to launch GST, Goods and Services Tax, in coming 2 years. Pada tahun 2015 esok orang nak laksana. Tapi tahun ni boleh dah bagi tahu, announce kat rakyat supaya get prepared, supaya kita bersedia untuk menghadapi GST ni 2015. Tapi tahun ni dia bagi tahu dah. Kenapa tidak? Hukum Allah Ta'ala. Walaupun kamu tak laksana sekarang, tetapi tahun 2017 kamu dah laksana. Tapi announce, bagi pengumuman supaya kita akan bagi tahu kepada rakyat semua 2017 kita akan laksanakan hukum Allah Ta'ala. Jadi dalam masa 3-4 tahun ni kami akan bagi penerangan yang secukupnya kepada seluruh rakyat Malaysia bagaimana hukum hudud, bagaimana hukum qisas, bagaimana hukum ta'zir, bagaimana diam dan sebagainya. Boleh tak? Boleh. Tapi siapa tak buat? Saya tak mahu. Tidak mendatangkan keuntungan. Allah Akbar. Ni tuan muslim-muslimat. Kadang-kadang bila kita merasa kita berjawatan tinggi, jadi macam ni, syaitan pula tu bising, syaitan pula tu kata tak apa, buat Allah Akbar. Besok kita nak jawab apa kepada Allah Ta'ala. Risau sebenarnya tuan muslim-muslimat. Al-Quran yang sepatutnya kita menjadikan dia sebagai panduan. Begitu juga dengan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah SAW, kita letak di tepi. Kita utamakan bab keduniaan dulu. Berapa ramai orang lah ni tak erti baca Quran. Tengok dalam bab baca semua pandai, tapi dalam bab baca Al-Quran kita lemah, kita buta huruf. Kita tak tengok sejarah Nabi SAW, bagaimana seorang sahabat Nabi SAW. Ramai sebenarnya sahabat Nabi yang lembut hatinya dengan mendengar Al-Quran. Antaranya Tufail bin Amr, seorang penyair waktu zaman awal Islam. Dia ni orang Mekah dan dia ni geng-geng Abu Jahal. Satu hari Nabi SAW baca Quran di sisi Kaabah. Dia ni seorang penyair, maknanya dia ni sastrawan. Bila dia dengar Nabi SAW, dia tahu kata Nabi baca Quran di sisi Kaabah, dia pun pergi habaq dekat pembesar-pembesar Quraisy. Aku hari ni aku nak pergi dengar Muhammad baca Quran. Pembesar Quraisy larang, jangan duk pergi, selagi hang terkena sihir Muhammad. Tak apa, aku bubuh kapai dalam telinga. Tufail bin Amr, dia bubuh kapai dalam telinga, dia pergi dekat Nabi SAW yang sedang membaca Al-Quran. Walau dia bubuh kapai dalam telinga sekalipun, tuan-tuan muslim-muslimat, hati dia tersentuh dengan bacaan tersebut. Dia masuk Islam dengan mendengar bacaan Nabi SAW. Itu baru seorang. Ada lagi seorang sahabat Nabi SAW yang waktu zaman jahiliyah dia begitulah, benda-benda apa yang dia tak pernah buat benda jahat. Seorang sahabat Nabi SAW yang waktu zaman jahiliyah yang kita semua kenal, dia diberi gelaran singa Quraisy, punya garang, punya cengeng, punya ketegang, punya keras hati. Tetapi tuan muslim boleh lembut hati dia dengan mendengar bacaan Al-Quran sahaja. Seorang sahabat Nabi yang waktu zaman jahiliyah dia, benda apa yang dia tak pernah buat. Kalau kita minum arak, bukan minum dalam cawan, tetapi dia minum dalam tempayan. Bunuh orang, bukan takat tembak orang, bukan takat bunuh orang lain, walaupun itu dosa besar, tetapi dia bunuh anak perempuan dia sendiri yang berumur 6 tahun. Dia gali lubang. Bila dia korek lubang, tuan-tuan muslimin muslimat, anak perempuan dia yang tengok dia korek lubang ni pergi dekat dia sebab waktu tu penuh tanah di janggut, di baju dan sebagainya. Anak perempuan ni sebagai seorang anak, dia tengok ayah dia kotor lagu tu, dia pergi kat ayah dia, ayah ni main cik nak sapu dia kotor habis jago ayah, dia tolong sapu tu. Dalam keadaan macam tu sanggup dia
tolak anak dia masuk dalam lubang, lalu ditimbas, ditipu. Allah Rabbi. Anak tu merayu, ya ayahku, wahai ayahku, kenapa kau timbus aku ya, wahai ayahku. Tadi aku bangun je sapu kegetoran di muka kamu, sanggup kamu buat macam ni, aku lemah ni, wahai pak. Dia tak heran tuan. Seorang yang waktu jahiliah dia sangat kuat menyembah berhala. Waktu tu penduduk Mekah menyembah berhala daripada batu dan kayu. Tetapi manusia ini, dia nak tunjuk betapa taatnya dia kepada berhala. Dia tidak buat berhala daripada kayu dan batu. Dia buat berhala daripada buah tamar, buah kurma. Dikepal-kepalkan buah kurma menjadi berhala, lalu disembah. Punya hebat tuan muslimah. Sampai ada penduduk Mekah tuan bagi tahu dekat seluruh rakyat Mekah. Dia kata apa? Lau aslama al-himarul khattab maslama. Kalau sekiranya Himar, keldai si Umar dia masuk Islam, Umar belum tentu lagi masuk Islam. Orang yang saya maksudkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Waktu jahiliah dia buat menentang Islam. Dalam hati dia hari-hari dia berazam untuk bunuh Nabi SAW. Tetapi tuan muslimah, berkat doa Nabi SAW, masuk Islam Sayyidina Umar. Walaupun dia kuat menentang Islam waktu zaman jahiliah. Bagaimana Umar masuk Islam? Nak cerita pemikiran Umar. Ustaz, pasal apa Ustaz cerita benda-benda hak jahat dari Sayyidina Umar? Ustaz lagi nak cerita benda-benda hak baik yang dia buat dalam Islam. Nak suruh compare, nak suruh buat perbandingan. Betapa hebat manusia ni bila dia dah hebat, Allah Ta'ala nak ubah dan sekali mata. Walau dia jahat waktu zaman jahiliah, tetapi bila dia memeluk agama Islam tuan, dia menghebatkan Islam. Umar Al-Khattab, dia masuk Islam hebat, umur 33 tahun. Dan dia orang ke-40 memeluk Islam. Sebelum dia, Sayyidina Hamzah masuk Islam. Jadi bagaimana cara dia masuk Islam Ustaz? Dah waktu dia jahiliah dia kuat lawan Islam. Mesti dia nak masuk Islam payah lah. Dah, Umar masuk Islam dengan cara yang sangat mudah. Umar masuk Islam, satu hari tuan muslimat, dia pergi ke pasar. Waktu tu dia memang tengah jahiliah, dia memang waktu tu tengah kuat, tengah benci kepada Islam, memusuhi Nabi SAW. Dia masuk dalam satu pasar. Umar, dia ada seorang adik perempuan bernama Fatimah. Fatimah isteri kepada Sa'id. Sa'id ni kalau tuan nak cari siapa dia, tuan tengok 10 orang yang dijamin syurga, orang yang ke-10, yang terakhir, yang ke-10 tu, yang tu Sa'id. Siapa dia tu? Adik ipar Umar, suami kepada Fatimah. Bila Umar dia masuk ke dalam pasar, orang tengok tuan muslimah Umar masuk. Orang takut dekat dia, orang takut dia. Umar dikenali sebagai seorang yang sangat polis. Orang tak berani main duduk dekat dia. Bila dia lalu, orang takut dia. Sebab apa? Salah satu faktor, Umar dia ada pedang tetapi tak ada sarung. Dia selit pedang tapi sarung tak tahu. Dia cengih, maknanya kalau aku cabut dia pancung terus ya. Tak ada pegang sarung lah. Dia cengih tu. Bila dia masuk ke dalam pasar, waktu tu yang nego, yang beli barang kau semua tahu. Kata adik dia Fatimah dah memeluk Islam. Tapi Umar tak tahu lagi. Bila dia tahu, dia mencengung Umar dalam pasar Umar. Dia kata ke belakang, tu tengok tu Umar tu punya kuat lawan Islam. Dalam kali adik sendiri masuk Islam. Padan Umar. Bila Umar dengar macam tu, dia marah. Bila dia marah tuan-tuan muslimat, dia terus tanya, "Hang jangan bercakap ni. Aku boleh pancung kepala hang." Allah. Dia pun jawab, "Hampir balik rumah hang pergi tengok apa yang adik hang buat. Kalau hang tak percaya." Tuan muslimat, dia terus balik dalam keadaan pengin, dalam keadaan marah, dalam keadaan tak sabar. Pasal orang nak cerita pasal adik dia sendiri. Aku punya kuat lawan Islam, tiba-tiba adik kandung aku sendiri masuk Islam. Marah dia, temperature hot. Balik sampai depan rumah, dia dengar adik dia Fatimah sedang membaca Al-Quran. Tuan muslim, lagi dia memang dia tolak pintu, dia pergi dekat adik dia, dia support adik dia sampai berdarah. Fatimah kena support dengan Sayyidina Umar sampai berdarah. Nak cerita penyepok Sayyidina Umar ni, saya nak cerita tubuh badan. Tuan muslim, diriwayatkan Sayyidina Umar ini apabila dia berdiri, tinggi dia waktu dia berdiri sama tinggi dengan orang yang duduk di atas kuda. Tingginya Sayyidina Umar maknanya tinggi semua. Badan dia, tubuh badan dia sasar, dada dia bidang, bau dia lebar. Kalau kita nak kata nak bagi mudah senang orang ni, kalau nak tengok sama dia Malik Nur ataupun Syazali Samad,
Oh, tak kenal, tak balik roh sudah saya jadi sama, tak kenal. Kalau tak kenal, nak jadi mudah tengok kat depan tuan-tuan yang bercakap ni. Padahal lebih kurang ni ya. Memang saya nampak kurang tuan-tuan kalau kami jumpa. Tapi kalau saya buka, lebih kurang saya jadi sama. Tuan-tuan, memang betul. Low profile. Allah. Makna dia nak bagi tahu tubuh badan saya normal, ni sasar. Bila tubuh badan dia tinggi, badan dia lebar, penyepak dia, tapak tangan dia takkan besar tapak tangan saya tuan. Mesti 2 kali ganda. Bila 2 kali ganda, tuan-tuan cuba bayang, dia sepak seorang wanita yang perempuan wanita tersebut adik dia sendiri. Pasal apa sepak? Pasal adik dia baca Quran, pasal adik dia memeluk agama Islam. Bila sepak, pada mulut adik dia timbul rasa kesian dekat adik. Walau sekeras-keras mana pun nanti dia ada juga rasa kesian dekat adik dia bila tengok adik dia berdamai. Macam kita lah, bila kita bergaduh dengan adik-adik kita. Gaduh ni, tiba hari ni bertumbuh aku. Pasal nak pinjam kereta tak bagi. Kita nak pinjam kereta adik kita sah, kereta kita minyak habis, kita minyak mahal. Kita pun nak pinjam kereta adik kita. Adik kita tak bagi, oh mana boleh, aku pun baru minyak kan. Sampai ada orang buat lagu, saya minyak naik juga. Bisa dengar lagu Tegar, lagu buat. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu merayu sekarang ku ditendang. Dulu ku bahagia, sekarang aku menderita. Pasal minyak naik harga. Macam nak marah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan marah maknanya tuan-tuan, oh tak malah naik tak apa kami duit banyak. Bila kita bergaduh dengan adik-adik kita sendiri, tengah hari kita bergaduh, bertumbuk hang aku ni. Bila bertumbuk hang aku, buat tubuh kita tak kira dah hang adik ke hang abang. Kita kira nak menang. Lagi banyak kita boleh hukum, lagi banyak kita boleh labur dia, lagi kita semua. Tapi main petang sekali lagi, bila kita tengok muka adik kita lebam tang sini, berdarah tang sini dan sebagainya, dia timbul rasa kesian sebagai seorang abang. Sanggup aku pukul dia sementara tu tak sana. Dia main lagu tu. Jadi Omar pun dia rasa lagu selepas dia sempok adik dia sampai belakang. Lalu dia rasa nak ambil hati adik dia balik.